saudara, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa kertas putih berhubung dengan pembelian vaksin ataupun perolehan vaksin akan dibentangkan di Parlimen tidak lama lagi. Ini satu perkara yang bagus kerana sebelum ini kita hairan kenapa vaksin ditempa dengan jumlah yang begitu banyak sehingga kan ada di antaranya yang telah expired. Saya tak boleh cerita banyak pasal vaksin ni sebab saya masih ada lagi gag order, tak dibenarkan untuk cakap banyak tentang vaksin. Jadi kita harap dengan kertas putih ini dibentangkan, sekiranya terdapat salah laku, sekiranya terdapat apa jua bentuk salah guna kuasa dan sebagainya, ataupun pembelian yang membazirkan duit rakyat secara berlebihan sehingga menyebabkan ada di antara vaksin-vaksin itu bak kata orang tu expired. Kita harap mereka yang bertanggungjawab dapat dibawa ke muka pengadilan, insya-Allah. InsyaAllah kita harap ianya dapat dilakukan segera. Dan daripada berita-berita yang kita terima juga, kita difahamkan Wan Saiful Wanjan, kalau betul maklumat yang kita terima ni, telah pun dipanggil oleh pihak SPRM semalam. Cuma berita ni kita tak tahu sama ada dia tidur lock up ataupun tidak, kerana tadi dia mengeluarkan kenyataan. Jadi takkanlah dia duduk dalam lock up dia boleh keluarkan kenyataan kan. So kita harap kalau boleh ada sesiapa kat dalam TikTok ataupun dalam Facebook kita pada malam ni yang boleh mengesahkan sama ada Wan Saiful Wanjan ini masih lagi bernyawa, masih lagi bebas dan tidak berada di dalam tahanan pihak SPRM. Saya juga difahamkan siasatan telah dibuat juga ke atas banyak perkara. Ke atas Tan Sri Muhyiddin dah pasti sebagai bapa perasuah berskala besar yang telah merasuah pengundi-pengundi pada pilihan raya umum yang ke-15. Beliau antara yang berada di senarai yang teratas. Kita juga difahamkan bahawa anak beliau melalui projek Iris, kata silap saya, dan menantu dia juga sudah disiasat oleh pihak SPRM. Anak beliau juga disiasat oleh pihak SPRM. Malah kita difahamkan seorang lagi bekas mantan Perdana Menteri yang hari ini kita tak tahulah lepas kita pukul semalam dia masih bercakap lagi ke tidak kan. Kita difahamkan ada 14 pertuduhan sedang menunggu. Ini belum lagi orang-orang kanan dia. Tapi kadang-kadang kerana mulut dia ni, orang-orang kanan dia tak pasal-pasal pun kena juga kan. Jadi ini antara mukadimah kita pada malam ni. Nampak gayanya kita akan berhadapan dengan masalah kesesakan sama ada lokap SPRM yang bawah tanah tu, ataupun mungkin kesesakan bilik di penjara-penjara. Tapi itu mungkin makan masa lah. Mungkin makan masa 3 tahun ke 4 tahun untuk pembicaraan berjalan. Lebih-lebih lagi lah kita tahu kalau macam Datuk Seri Najib tu, walaupun kes dia laju je semacam, dia pun jarang dapat penangguhan. Kes dia tu 4 tahun juga, barulah dia ke dalam. Tetapi macam kita pun tahu, ada setengah orang dia suka minum teh kat London. Dan kadang-kadang dia minum teh kat London tu, dia tak kerti nak balik, lambat dia balik. Itu pun bahaya tuan-tuan. Itu pun boleh melengah-lengahkan kemasukan dia ke dalam penjara. Dia kalau nak masukkan orang, dia nak laju. Tapi bila dia berhadapan dengan
pertuduhan dekat mahkamah ni, saya menjangkakan ni apa yang saya anticipate, saya menjangkakan sudah pastilah dia akan melengah-lengahkan dengan pelbagai bentuk alasan-alasan untuk tidak menghadiri mahkamah, menangguh dan sebagainya. Okey, kita buka untuk sesi soal jawab. Tuan-tuan boleh ajukan soalan di talian 0113595404. Dan later on mungkin kita mula tadi pukul 10.40. Mungkin selepas setengah jam, sekarang baru 7 minit, kita boleh buka untuk sesi soal jawab. Kita boleh buat secara live bersama dengan kawan-kawan yang berada di TikTok. Okey, silakan. Okey tu, mengenai isu tadi tu, tajuk tadi tu, kertas putih tadi tu. Ini just untuk pengetahuan am saja tu. Ramai orang kata kenapa pembelian vaksin tu perlu ada persetujuan daripada Jabatan Peguam Negara. Apa peranan Peguam Negara dengan dia ada beberapa perkara. Bila kita beli vaksin ini, dia ada agreement, dia ada agreement. Dan kita tahu pembelian vaksin yang dibuat oleh kerajaan Malaysia ketika di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin, ada di antara agreement itu tidak boleh di-disclose ataupun tidak boleh didedahkan kepada publik, kan? So benda tu sepatutnya mestilah dihantar dulu kepada Jabatan Peguam Negara semak sama ada apa yang dipersetujui oleh Kementerian Kesihatan ataupun kerajaan ianya tidak merugikan negara dan sebagainya. Ini biasanya disemak oleh Jabatan Peguam Negara. Sebelum kita tanda tangan perjanjian dengan mana-mana pihak, biasanya untuk cek legal implication, untuk cek sama ada perjanjian yang dibuat itu berat sebelah ataupun tidak, menguntungkan negara ataupun tidak, boleh ada loopholes ataupun tidak yang boleh membahayakan negara ataupun mendatangkan musibah kepada negara, ianya perlu disemak oleh pihak Jabatan Peguam Negara. Tapi we got to be fair, maklumat awal yang saya terima, Khairi Jamaluddin menafikan, Khairi Jamaluddin menafikan bahawa ada di antara pembelian itu tidak melalui Jabatan Peguam Negara. Dia menafikan. So kita tunggu hasil siasatan. Sebab saya rasa Perdana Menteri tidak akan mengeluarkan kenyataan bahawa akan dibentangkan kertas putih itu kalau tidak ada sebarang bentuk salah laku. Kan? Sudah pastilah perkara ni sudah disiasat oleh pihak SPRM lama. Kan? Yang mungkin akan melibatkan Fahma Niaga ke ataupun orang-orang kanan Khairi Jamaluddin ke apa ke, last kali nanti kita nampaklah link dia. Tapi sebelum ada sebarang pendakwaan, kita kena berlaku adil, kita bagi peluang untuk pihak SPRM siasat, dan bila mereka sudah dihadapkan ke muka pengadilan, baru kita tahu apa sebenarnya yang menyebabkan kertas putih itu terpaksa dibentang dan akhirnya ianya disusuli dengan tindakan undang-undang ke atas individu-individu yang berkepentingan. Okey. Soalan lain. Selain daripada pembelian vaksin tadi tu, adakah pembelian aset-aset yang lain perlu juga melalui Jabatan Peguam Negara? Apa jua bentuk perjanjian yang dibuat, maknanya kalau pembelian itu kontrak dan sebagainya, memang dia akan rujuk Jabatan Peguam Negara. Okey? Okey, sikit gitu. Menteri dulu tu ada dua menteri, satu menteri Adam Baru, satu menteri KJ tu. Ya. Jadi perjanjian tu termaktub kepada pembelian tu atas menteri yang mana satu tu? Yang mula-mula beli ke ataupun itu kita serahkan kepada kebijaksanaan pihak SPRM macam mana dia nak membuat pencerahan. Tetapi yang saya ingat, antara gag order yang saya kena,
yang menyaman saya, yang mendapatkan injunksi mahkamah supaya saya tidak membicarakan soal vaksin dan sebagainya ini, ialah YB Khairi Jamaluddin. So benda ni saya tak boleh ulang panjang. Kena faham lah. Sekali dengan kau nanti kena menghina mahkamah. Okey, silakan. Soalan lain. Soalan lain tu, SPRM siasat kontrak lumayan menantu bekas Perdana Menteri tu. Ya. So apa ni, sumber dah mengesahkan lah. Mana sedang menyiasat satu kontrak bekas menantu Perdana Menteri. Jadi Datuk rasa sejauh mana boleh menyabitkan? Saya rasa memang berada di tahap yang sangat cerah masa depan untuk menjadi kluster mahkamah. Sebab ini kontrak nice. Dia berkaitan dengan immigration. Sistem bersepadu immigration yang mana dia ada kaitan juga dengan IRIS, tapi penglibatan Adlan Berhad, Adlan Berhad ini ianya lebih kepada sistem IT tu. Ianya lebih kepada sistem IT tu, bukan apa ni keseluruhan. Maknanya mungkin kontrak tu di lobby oleh Adlan Berhad, dan sebagai timbal balas syarikat induk yang dapat tu memberikan sub kepada syarikat yang mana ada hubung kait dengan Adlan Berhad. Dia tidak direct, tapi kalau SPRM dah mula bersedia untuk melakukan pendakwaan ni, maknanya sudah pastilah sudah ada money trail, sudah ada soal siasat dibuat ke atas saksi-saksi yang terlibat dan sebagainya, sudah diambil keterangan. So dia orang dah dapat lah hubung kait tu dengan jelas. Okey. Ini ada kenyataan ni, Datuk. Tiada parti boleh hidup sendiri. Semua terima duit kata PAS. Ini daripada Naib Presiden PAS, kenyataan Naib Presiden PAS Muhammad Amarnik Abdullah berkata tiada parti mampu hidup sendiri. Malah semua parti politik menerima sumbangan. Ya. Apa komen Datuk pasal? Dia macam gini. Kalau kita menerima sumbangan daripada supporters kita, daripada syarikat-syarikat yang menyumbang kepada kita kerana mereka mahu lihat kita ni mengukuhkan kedudukan ekonomi negara, kita membela rakyat dan sebagainya, tak ada masalah. Sebab dulu bila Kerajaan Barisan Nasional nak buat NKRI rasuah supaya setiap ahli-ahli politik dan parti politik declare dia punya sumbangan yang diterima daripada siapa, pada ketika itu PAS juga membantah. Jadi memang tidak ada undang-undang yang mewajibkan sebuah parti politik untuk istihar. Tetapi sekiranya kontrak diberikan kepada sesebuah syarikat, dan sebagai timbal balas, syarikat yang menerima kontrak, menerima projek daripada kerajaan, syarikat itu memberikan certain percentage. Seperti mana yang kita tahu bahawa pihak SPRM telah pun menahan orang kuat Tan Sri Muhyiddin, menahan orang kuat kepada menantu Tan Sri Muhyiddin, iaitu Adam Radlan. Dia mengesahkan dia telah menerima bagi pihak Tan Sri Muhyiddin 3 hingga 5%. Dan kalau orang tu dapat projek daripada Muhyiddin, dapat projek dari kerajaan Muhyiddin, dan dia bagi sumbangan itu
sebagai timbal balas di atas projek yang diperolehi, itu rasuah lah, babe. Itu terang-terang rasuah. Jadi kena faham lah yang mana satu rasuah, yang mana satu sedekah. Kalau orang tu tidak ada kepentingan, itu boleh dianggap sedekah. Tetapi kalau yang bagi itu ialah syarikat yang memperolehi manfaat, ada timbal balas daripada pemberian dia, maka itu dianggap sebagai rasuah. Mungkin Haji Adi boleh buat kuliah bab ni sebab dia pakar. Okey.